Selamat datang ke KWK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan panduan asas untuk mengirakan kos buruh serta isu-isu perhitungan yang perlu diketahui bagi menetapkan sama ada kos buruh itu kos buruh langsung ataupun kos buruh tak langsung, iaitu kos overhead. Dan dalam slide yang akhir, saya akan menunjukkan catatan bergu untuk merekodkan kos buruh langsung dan kos buruh tak langsung ataupun kos overhead. Kita pelajari bahawa pengiraan jumlah kos yang asas adalah kos bersamaan dengan kuantiti didarab dengan harga seunit. Upah buruh boleh dibayar mengikut jumlah jam kerja atau jumlah unit yang disiapkan oleh seseorang buruh. Jadi dalam kos buruh, kuantiti boleh merujuk kepada bilangan jam kerja atau bilangan unit output. Jika upah dibayar berasaskan kepada bilangan jam kerja, maka harga seunit akan merujuk kepada kadar sejam kerja. Dan jika upah dibayar mengikut bilangan unit output, harga seunit akan merujuk kepada kadar seunit siap. Daripada sini, kita dapat fahamkan bahawa kos buruh boleh dikira berasaskan kepada 1. Bilangan jam kerja ataupun 2. Bilangan unit output. Dalam slide-slide berikutnya, saya tunjukkan contoh-contoh pengiraan kos buruh mengikut kedua-dua asas pengiraan. Bagi pengiraan kos buruh mengikut asas jam kerja, anda perlu memperoleh maklumat bilangan jam kerja dan kadar sejam kerja. Maklumat ini boleh diperoleh daripada kad masa dan kerja. Saya telah berikan satu contoh kad masa dan kerja dalam nota saya. Contoh yang diberikan dalam slide ini memberi maklumat mengenai kadar sejam kerja serta bilangan jam kerja bagi 3 orang buruh langsung yang telah digunakan dalam kerja nombor 1, 2, 3. Berapakah kos buruh langsung bagi kerja ini? Mari kita lihat jawapan dalam slide yang berikutnya. Pengiraan kos buruh langsung mengikut asas jam kerja adalah bilangan jam kerja darab dengan kadar sejam kerja. Maka bagi pekerja satu, bilangan jam kerja adalah 20 jam dan kadar sejam ialah RM10 sejam. Jadi kos buruh langsung bagi pekerja satu adalah 12 kali 10 bersamaan dengan RM200. Bagi pekerja dua, bilangan jam kerja adalah 24 jam dan kadar sejam ialah RM16 sejam. Jadi kos buruh langsung bagi pekerja dua adalah 24 darab dengan 16 bersamaan dengan RM384. Bagi pekerja tiga, bilangan jam kerja adalah 20 jam dan kadar sejam ialah RM30 sejam. Jadi kos buruh langsung bagi pekerja tiga adalah 20 kali 30 bersamaan dengan RM600. Jadi jumlah kos buruh bagi kerja nombor 123 adalah 200 tambah 384 tambah 600, jadi you dapat RM1,184. Bagi pengiraan kos buruh mengikut asas bilangan unit output, anda perlu memperoleh maklumat bilangan unit siap dan kadar seunit siap. Maklumat ini boleh diperoleh daripada kad bilangan output. Saya telah berikan satu contoh kad bilangan output dalam nota saya. Contoh yang diberikan dalam slide ini memberi maklumat mengenai unit komponen yang disiapkan dan kadar seunit komponen siap. Komponen yang disiapkan adalah 172,000 unit dan kadar seunit adalah 12 sen seunit. Maka jumlah kos buruh langsung adalah 172,000 darab dengan 12 sen bersamaan dengan RM20,640. Sekarang, mari kita beralih pula kepada isu-isu perhitungan yang berkaitan dengan beberapa unsur kos buruh. Yang pertamanya adalah mengenai bayaran lebih masa.
Bayaran lebih masa merujuk kepada bayaran yang perlu dibuat apabila seorang buruh bekerja bagi tempoh masa yang lebih daripada jumlah jam sepatutnya. Misalnya, jam kerja harian adalah 8 jam. Jika buruh itu kerja untuk 10 jam dalam hari tersebut, bayaran lebih masa perlu dibayar untuk 2 jam kerja yang lebih itu. Jika buruh bekerja pada cuti akhir minggu atau cuti am, beliau perlu dibayar bayaran lebih masa. Ada dua komponen kepada bayaran lebih masa. Satu, kadar asal seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan, dan dua, premium lebih masa. Premium lebih masa akan berbeza mengikut hari lebih masa kerja. Contohnya, di Malaysia, bagi kerja lebih masa pada hari Minggu dibayar 0.5 kali atas kadar asal. Bagi kerja lebih masa pada cuti hujung minggu dibayar 1 kali atas kadar asal. Dan bagi kerja lebih masa pada cuti am dibayar 2 kali atas kadar asal. Panduan asas bagi kos buruh langsung adalah komponen kadar asal dalam bayaran lebih masa akan dianggap sebagai kos buruh langsung kerana kerja yang dibuat oleh buruh tersebut adalah produktif, dan premium lebih masa akan dianggap sebagai kos overhead. Bagi kos buruh tak langsung, keseluruhan bayaran lebih masa ini adalah kos overhead, iaitu kadar asal dan premium dianggap sebagai kos overhead. Tetapi ada situasi-situasi tertentu di mana premium lebih masa yang dibayar kepada buruh langsung boleh dikelaskan kepada kos buruh langsung, kos overhead ataupun kos tempoh. Kita lihat situasi ini dalam slide yang berikutnya. Dalam slide ini, kita lihat kepada 6 situasi bagi menentukan cara merekod premium lebih masa. Bagi situasi yang pertama, jika polisi organisasi menyebabkan kekurangan pekerja dan oleh kerana ini, kerja lebih masa perlu dibuat, premium lebih masa akan direkod sebagai kos buruh langsung. Situasi yang kedua, jika kerja lebih masa dibuat atas permintaan pelanggan yang inginkan kerja disiap lebih awal, premium lebih masa ini adalah kos buruh langsung untuk kerja pelanggan tersebut. Bagi situasi yang ketiga, jika kerja lebih masa diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran secara umumnya, premium lebih masa adalah kos overhead. Bagi situasi yang keempat pula, jika kerja lebih masa dibuat untuk menampung kekurangan pengeluaran disebabkan oleh keadaan abnormal seperti mogok, banjir, gempa bumi dan lain-lain, premium lebih masa ini adalah kos tempoh, direkod di dalam akaun untung rugi. Bagi situasi yang kelima, jika kerja lebih masa ini diperlukan untuk permintaan bermusim, premium lebih masa ini adalah kos overhead. Dan akhir sekali, bagi situasi yang keenam, jika kerja lebih masa dibuat untuk memenuhi permintaan tambahan, premium lebih masa ini akan direkodkan sebagai kos overhead. Dalam contoh ini, kadar asal adalah RM10 per jam dan premium lebih masa adalah 0.5 kali atas kadar asal. Dengan erti kata lain, premium lebih masa adalah RM5, iaitu RM10 darab dengan 0.5. Jumlah jam kerja adalah 4,250 jam dan akan dibayar kadar asal sebanyak RM10 sejam. Maka, kos buruh langsung adalah 4,250 darab dengan RM10 sejam. Anda akan dapat RM42,500. Manakala premium lebih masa pula akan dibayar untuk kerja lebih masa. Dalam kes ini, kerja lebih masa adalah 250 jam
iaitu 4,250 tolak dengan 4,000. Maka jumlah premium lebih masa adalah 250 darab dengan RM5, anda akan dapat RM1,250. Jadi premium lebih masa ini akan dianggap sebagai cost overhead. Mari kita lihat kepada situasi masa terbiar. Masa terbiar adalah sebahagian daripada waktu kerja biasa di mana pengeluaran terhenti dan pekerja tidak produktif. Keadaan masa terbiar boleh wujud kerana mesin rosak, bekalan bahan lambat sampai, gangguan kuasa elektrik, mogok, banjir dan sebagainya. Panduan asas untuk merekod masa terbiar adalah sebagai cost overhead. Tetapi ada situasi di mana masa terbiar boleh direkodkan sebagai kos buruh langsung atau kos tempoh. Kita lihat situasi tersebut dalam slide yang berikutnya. Ada 3 situasi bagi menentukan cara merekod masa terbiar. Ini adalah yang pertama, jika masa terbiar itu dianggap sebagai normal dan boleh dikawal seperti kerosakan mesin, menunggu bahan mentah, peralatan atau arahan, masa terbiar ini direkod sebagai cost overhead. Dalam situasi yang kedua, jika masa terbiar ini normal tetapi tidak dapat dikawal seperti masa setup mesin. Setup mesin artinya apabila kita tukar daripada satu jenis pengeluaran kepada jenis pengeluaran yang lain, mesin itu perlu di setup sebelum sesuatu pengeluaran boleh diproseskan. Jadi dalam masa setup mesin ada masa luang antara satu kerja dengan kerja yang lain. Jadi masa terbiar ini akan direkod sebagai kos buruh langsung. Dalam situasi yang ketiga, jika masa terbiar ini adalah abnormal seperti mogok, gangguan kuasa elektrik dan sebagainya, masa terbiar ini adalah kos tempoh, direkod di akaun untung rugi. Dalam contoh yang diberikan di sini, masa terbiar adalah 30 jam daripada jumlah jam kerja sebanyak 320 jam. Jumlah bayaran bagi 320 jam adalah 5,120. Daripada sini, kita boleh kirakan kadar sejam dibayar iaitu 5,120 dibagi dengan 320 iaitu RM16 sejam. Maka kos masa terbiar adalah 30 kali dengan RM16. Anda akan dapat RM480. Jadi kos buruh langsung dalam kes ini adalah 5,120 tolak 480, yang akan dapat 4,640 dan kos overhead iaitu merujuk kepada masa terbiar RM480. Isu-isu perhitungan yang berkaitan dengan unsur-unsur kos buruh yang lain boleh disenaraikan seperti berikut. Yang pertamanya, allowance shift masa. Allowance shift diberikan kepada buruh yang bekerja selain daripada shift normal. Shift normal adalah pagi, kerja pada waktu pagi. Seperti shift petang ataupun shift malam. Allowance shift tidak berkaitan secara langsung dengan peningkatan produktiviti, maka allowance shift ini adalah cost overhead. Yang kedua, faedah sampingan. Ini terdiri daripada caruman majikan kepada KWSP, Perkeso, insurans perubatan dan sebagainya. Secara umumnya, faedah sampingan dianggap sebagai cost overhead. Tetapi dalam keadaan di mana faedah sampingan ini diwajibkan seperti caruman majikan KWSP, ia boleh dianggap sebagai kos buruh langsung. Jadi ini adalah satu pilihan yang boleh dilakukan oleh organisasi yang berkaitan. Yang ketiga, bayaran cuti tahunan. Setiap pekerja dibenarkan mengambil beberapa hari cuti bergaji dalam setahun. Bayaran gaji semasa cuti tahunan ini akan dianggap sebagai cost overhead. Ini adalah kerana
pekerja tidak produktif semasa cuti tahunan itu. Mari kita belajar mengenai cara merekod kos buruh langsung dan kos buruh tak langsung. Kos buruh tak langsung merujuk kepada kos overhead, jadi ia akan direkod di dalam akaun kawalan kos overhead. Pada mulanya, catatan bergu bagi merekod kos buruh langsung yang digunakan dalam proses pengeluaran, kita akan debit akaun kerja dalam proses dan kredit akaun kawalan buruh langsung, ataupun kita juga boleh kredit akaun upah belum bayar. Bagi merekod kos buruh tak langsung, kita akan debitkan akaun kawalan overhead kilang dan kreditkan gaji belum bayar. Bagi merekod faedah sampingan yang dianggap sebagai kos overhead, catatan bergunya adalah debit akaun kawalan overhead dan kredit faedah sampingan belum bayar. Dan akhir sekali, bagi merekod semua pembayaran kepada pekerja, debit upah belum bayar, gaji belum bayar, faedah sampingan belum bayar, dan kredit jika ada potongan yang perlu dilakukan daripada gaji pekerja. Jadi kita akan kredit potongan pekerja belum bayar, seperti potongan untuk caruman KWSP pekerja, caruman perkeso pekerja, ataupun potongan untuk cukai pendapatan. Itu semua akan dibayar oleh organisasi bagi pihak pekerja. Dan kita juga akan kreditkan tunai, iaitu jumlah gaji bersih yang dibayar kepada pekerja. Dalam nota saya telah berikan satu contoh komprehensif yang menghitung kos buruh langsung dan kos buruh tak langsung. Baca dan fahamkan. Layarilah laman web www.kwk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.